Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan Islam tahun 1 bagi bidang tajwid bersama Ustaz Husaini bin Muhammad Yusof. Jadi sebelum tu marilah bersama-sama kita membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama melihat latihan pada buku aktiviti pendidikan Islam tahun 1 pada muka surat 31. Muka surat 31. Jadi murid-murid pastikan mengambil buku aktiviti masing-masing, seterusnya membuka pada muka surat 31. Baik, untuk hari ini insya-Allah kita akan mula masuk pada unit yang baru, iaitu unit 9, bacaan bertanda alif bertanda sukun dan alif waw ya yang bertanda sukun pada halaman 31. Ya, kita telah mempelajari pada buku teks pada halaman 31 hingga 33 berkaitan dengan alif yang bertanda mati dan juga alif waw dan ya yang juga bertanda mati. Kita telah mempelajari yang dinamakan sifrun mustatir dan juga sifrun mustadir. Ya, ada huruf alif yang disebut bacaannya dan ada huruf alif waw dan ya yang tidak disebut bacaannya, hanya dikekalkan penulisannya sahaja. Baik, jadi pastikan kamu melihat pada halaman 31. Sebelum kita meneruskan kajian kita pada muka surat 31, marilah sama-sama kita ulang semula pembelajaran kita berkaitan dengan sifrul mustatil qaim, berkaitan dengan pembelajaran huruf alif yang bertanda mati. Ya, huruf alif yang bertanda mati, yang mana ketika wasal, apa maksud wasal? Wasal bermaksud bersambung. Bila kita baca sambung ayat itu, huruf alifnya dibaca pendek. Ya, huruf alif dibaca pendek, tidak dibaca panjang. Tetapi bila kita waqaf, apa maksud waqaf? Waqaf ni maksud kita berhenti bacaan. Kita berhenti pada perkataan itu, maknanya kita akan baca dengan panjang. Baca dengan panjang. Saya ulang, wasal bersambung, kita baca pendek, dan ketika waqaf ataupun berhenti, kita baca panjang. Itu berlaku hanya pada sifrul mustatir sahaja. Manakala pada sifrul mustatir, ianya tidak dibaca dari sudut bacaan, ya, hanya diletakkan dari sudut penulisan sahaja. Maknanya penulisan huruf alif, waw dan ya pada sifrul mustatir tidak memberi kesan pada bacaan. Okey, ya. Baik, seterusnya kita terus lihat pada halaman 31. Arahannya ialah warnakan cara bacaan pada alif yang berbaris mati, alif sukun, ya, ataupun kita panggil alif ziyadah. Okey, ataupun mudahnya kita panggil sifrul mustatil. Okey, baik. Kita lihat di sini perkataan dia. Okey, lakinna, ya. Yang pertama lakinna, kita nampak huruf alif yang bertanda mati. Yang kedua ar-rasula, alif ada tanda mati. Az-zununa, alif ada tanda mati. Qawarira, alif ada tanda mati. Dan yang terakhir sabila, alif ada tanda mati di sini, ya, nampak. Kesemuanya ada tanda mati ni, ya, tanda ni alif yang ada tanda mati. Cuma kalau lihat tanda mati ni dia berbentuk lonjong sedikit. Okey, berbeza dengan sifrul mustadir, bentuk sukunnya atau bentuk matinya lebih bulat sedikit. Okey, baik. Kemudian ditulis kat sini perkataannya, Ustaz baca lakinnahu wallahu. Okey, bagaimana kita ketika sambung perkataan lakinna wasal, nampak ni, anak panah dia tulis wasal. Wasal maksudnya bersambung. Jadi disuruh pilih sama ada kita baca
lakinna, ataupun kita sambung kita baca lakinnahu Allah. Na ni tak ada alif. Okay, mana jawapan dia? Lakinnahu Allah ataupun lakinnahu Allah. Ya, jawapannya sudah pastilah lakinnahu Allah. Okey, yang ni jawapan dia. Maksudnya ketika wasal kita tidak membunyikan alif, tidak memanjangkan alif, okey. Lakinnahu Allah. Okey. Jadi kamu pilihlah warna apa yang kamu suka. Jadi kamu warnakan di sini. Jadi sebagai jawapan bagi yang pertama, dikata cara bacaan bagi wasal bagi perkataan lakinna, jawapannya adalah lakinnahu Allah, bukan lakinnahu Allah. Ini hanya berlaku pada waqaf sahaja. Boleh faham ya? Jadi kamu pilihlah, Ustaz pilih warna kuning, kamu nak pilih warna lain terpulang pada kamu. Baik, soalan yang kedua. Ketika wasal rasula wa qalu ataupun rasula wa qalu. Okey, sama ada rasula ataupun rasula wa qalu. Mana jawapan dia? Ya, sama juga arahan ini wasal. Jawapannya sudah pastilah tidak membunyikan alif ketika wasal. Kita kena faham pada alif mustatil ini ketika wasal tidak dipanjangkan ataupun kita panggil kita pendekkan bacaan, tetapi ketika waqaf kita panjangkan kadar 2 harakat. Okey, jadi jawapannya ar-rasula, bukan ar-rasula. Ar-rasula wa qalu. Jadi warnakan terpulang juga pada kamu, Ustaz warnakan hijau di sini. Baik, yang ketiga. Ya, yang ketiga diminta ketika waqaf. Okey, kita nak baca pilihan pertama az-zununa, okey, ataupun az-zunun. Kita tak bunyikan alif. Baik, mana jawapan dia? Ya, sudah pastilah jawapannya ialah az-zununa. Ketika waqaf kita panjangkan sebutan alif. Boleh faham ya? Az-zununa. Ini jawapan dia. Baik, yang keempat masih lagi diminta waqaf juga. Perkataan qawarira. Okey, pilihan jawapan qawarir ataupun qawarira. Mana jawapan dia? Ya, sudah pastilah jawapannya kita membaca dengan kadar 2 harakat pada alif ketika waqaf. Okey, qawarira. Okey, warnakan. Okey. Ustaz warnakan biru, awak nak warnakan warna lain terpulang. Penting kamu warnakan. Okey, yang terakhir diminta ketika wasal sambung. Kita nak baca as-sabila rabbana ataupun as-sabila rabbana. Mana satu jawapan dia? As-sabila rabbana ataupun as-sabila rabbana. Ya, ketika wasal sudah pastilah jawapannya kita pendekkan sebutan dengan kita membaca as-sabila rabbana. Ya. Jadi jawapan dia di sini. Dapat yang mana murid? Baik, jadi itu sajalah tugasan kamu pada hari ini. Yang penting kamu memahami pada alif yang bertanda mati ataupun kita sebut alif mustatil ini, dia berlaku ketika wasal bersambung dibaca pendek, tetapi ketika waqaf dibaca panjang. Ya, contoh wasal lakinnahu Allah, pendek lakinnahu Allah, nahu Allah. Okey, pendek na tu. Alif tu kita tak baca. Tetapi kalau kita waqaf, okey, contoh dia az-zununa, qawarira. Kalau kita berhenti kat sini bersama sabila. Tapi waktu sambung sabila rabbana. Kita tak baca sabila rabbana, salah. Sabila rabbana ketika sambung. Ketika waqaf sabila. Boleh faham ya? Jadi sekadar itu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pastikan kamu siapkan tugasan seperti mana yang telah kita bincangkan tadi. Jadi sekadar itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi di kelas akan datang insya-Allah.